Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin. Okey, so hari ni kita proceed sikit lagi soalan. Okey, soalan yang ke-9 pada hari ini. Kalau awak tengok soalan yang ke-9 iaitu buktikan log AB sama dengan log CB bahagi dengan log CA. Ingat modul yang jabatan buat ataupun modul MIP dia panggil modul MIP. Dekatan dia iaitu modul ni kalau awak tengok soalan 1 hingga 5 itu soalan asas sangat. Okey, dia daripada soalan senang, sederhana ke payah. Okay, so cikgu harap benar awak mengesudi soalan-soalan tu. Sebab ada soalan tu dia pilih daripada soalan SPM 10 tadi. Okay, cuma tengok situasi mungkin soalan tu dia lebih sikit ataupun dia boleh kurang sikit. Okay, so kita tengok soalan tu dia sama dengan buku teks. Okay, dia sama dengan buku teks. Okay, pattern sekarang ni soalan pembuktian ataupun membuktikan. Kalau dia guna perkataan membuktikan, mungkin dia guna perkataan mentahkikkan. Ia sama je. Zaman dulu, kat zaman cikgu dulu dia panggil mengesahkan, tentu sahkan. Zaman dulu ayat zaman dulu. Okay, sekarang ni dia boleh proven ataupun tahkik. Ayat bukti ataupun tahkik. Dia guna ayat bahasa. Bahasa sekarang. Okay, so ini kaedah dia. Kaedah dia. Iaitu ada hari tu cikgu kata bukti kita ambil hak besar, betul tak? Kan ada hari tu kalau awak tengok, kalau tak kita cuba tengok solution ni. Kaedah pembuktian ni banyak banyak. Antaranya kalau awak tengok, ada hari tu yang kita nak buktikan sama ada ni. Soalan nombor 3 gitu. Betul, soalan nombor 3 ni kalau awak tengok, tunjukkan bukti lah. Tunjukkan kat sini. Maknanya bukti kat sini. Tunjukkan. So kita ambil hak besar ni, kita tunjukkan dia boleh bahagi dengan 31. Cuma jawapan dia kita tak boleh buat kata left hand side sama dengan right hand side. Sebab apa? Kaedah jawab dia kita kata apa? 31 ialah faktor bagi 31. Kalau tak mau guna faktor, boleh guna perkataan gandaan. Bukan sebab faktor dengan gandaan awak dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Maka ni cara jawab dia. So kaedah bukti ni dia banyak. Biasanya kita buat left hand side sama dengan right hand side, so proven, betul tak? So ini adalah kes kita pencil lah. Antaranya adalah soalan nombor 3 ni. Dalam indeks dengan set dengan log ni, soalan nombor 3 ni kaedah bukti dia gini. Dia tak ada left hand side sama dengan right hand side. Tak. Dia bagi satu statement. Ni yang kita dah belajar semasa soalan nombor 3. Harap buat ulang kajilah soalan ni. Lepas tu bukti pula untuk hari ni. Untuk hari ni awak tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9 kalau awak tengok kat sini. Bukti juga. Awak dah boleh ambil. Ni kita pencil ke. Kaedah nak buktikan kat sini. Kalau ikut sebab dia benarnya teori kalau nak jelaskan dia kena buat graf. Dia kena buat graf. Nak terperinci lagi kena buat graf. Tapi kita ni SPM kita hanya belajar asas-asas saja. Antara kaedah nak buktikan ataupun tunjukkan kat sini adalah kita letkan dia dengan satu pun boleh ubah. Contohnya kat sini lah. Log AB sama dengan X, AX sama dengan dapat tak? Ini adalah log, yang ini adalah indeks. Ingat tak hubungan log dengan indeks? Siapa dia ingat? Kalau tengok hubungan log dengan indeks ni hubungan dia. Siapa ada buku teks dia boleh tengok buku teks. Kalau nak handout ni cikgu boleh bagilah. Sebab setiap buku teks awak tu di akhir dia ada sinopsis kan. Sinopsis ni ayat pentingnya. Mana? Tak ada buku teks ni. Buat buku teks cikgu. Ni sinopsis dia. Sinopsis kat sini adalah indeks dengan log. Indeks dengan log.
Okay, kalau ingat hari tu cikgu kata apa? Kata apa hari tu? Siapa ingat? Okay, katakan kita ada apa? Y sama dengan A kuasa X. Tak? Tak kat sini? Betul. Okay, so nak tukarkan kepada log mana? Bagaimana nak tukarkan kepada log? Sebab ni dulu asas dia. Baru kita boleh pergi lanjut. Nak tukar kepada log bagaimana? Ni indeks nak tukar kepada log. Sudah. Okey, A ni dia akan pergi ke sebelah kiri. So dia akan jadi log A Y sama dengan X. Betul tak? Ni dia punya asas dia. Okey. Ni dulu. Sebab benda ni, okey, kalau kita tengok, benda mula-mula kita belajar dalam log ni, cikgu tengah lama sikit kan ni sebab cikgu takut awak tak faham. Dan cikgu takut awak tak faham. Ni. Mana? Ni. Okey, hari tu kita dah belajar n maknanya integer, betul tak? Okey, integer n lah. A adalah lebih besar dari kosong. Tak boleh negatif maknanya. Tak sama dengan 1. Kuasa X. Okey, ini adalah integer. Ini adalah indeks. Sekarang ni nak tukar kepada log. So yang asas ni A ni asas, base. So dia akan jadi apa? Log asas A. N ni integer sama dengan apa? Kuasa ni iaitu sama dengan X kat sini. Ni yang kita letkan dia. Sebab ni kes terpencil sikit. Yang ni kalau awak boleh study, ni adalah kes terpencil. Sebelum ni soalan nombor 3, nak tunjukkan tu cara terpencil tak? Ni bukti dia terpencil tak? Okey. Sebab dia adalah teorem kat sini. Okey, dia adalah teorem kat sini. Okey, so caranya macam biasalah, dapat soalan kena amal selalu kena amal benda ni. Biasakan tulis soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 macam biasa. Okey, mula-mula kita salin dulu soalan. Kalau cikgu salin sebab nak kiri kanan lah. So B kat sini sama dengan apa? Log CB bahagi dengan log CA. Kalau awak belajar dalam matematik, dipanggil penakulan matematik. Jika. Okey, jika maka. Ni assumption dalam matematik okey. Volume saya full dah ni. Apa maksud volume full ni? Dah dengar ke suara cikgu? Okey, dengar ke yang lain? Cikgu. Dengar slow je. Ambil earphone lain saya. Sekejap. Okey, dengar tak suara cikgu? Jelas? Okey. Jelas ke? Aku tak dengar. Macam sayup-sayup je cikgu suara. Cikgu tak tahu. Okey. Ada masalah teknikal ke bawah? Okey, ada masalah teknikal beritahu. Okey, so agak jelas Okey, untuk kat sini, okey, kita nak pilih hak mana se? Kita nak pilih hak mana se? Kalau kat sini. So perwakilan dia kita ambil yang sebelah kiri. Untuk soalan macam ni, yang kecil kita nak jadi yang besar. Ni kes terpencil sikit lah. So kat sini kita katakan log A B sama dengan X. Ini adalah log. Yang ini adalah indeks. So bagaimana nak jadi indeks?
asas A ya. So asas A bermaksud asas kuasa X lah. B kat sini. B maknanya integer dia. Okay. Yang ini apa? Yang ini indeks. Baru kita boleh selesaikan kat sini. Sebab log boleh bertukar kepada indeks. Indeks boleh bertukar kepada logs. Okay. So agak dengar suara cikgu. Tak dengar koyak. Okay, tak dengar koyak. Okay. Bila jadi macam ni, kita ambil yang sebelah kiri ni. Okay, kita ambil yang sebelah kiri ni. Okay. So bagaimana nak ambil yang sebelah kiri? Kita buat dah perwakilan. Okay, katakan kat sini. Log AB sama dengan X. Yang ini statement Yang ini statement Ini adalah penakulan matematik. Okey, sama dengan apa kat sini kita buat? Kita sama dengan B sama dengan A kuasa X. Yang atas ni nak buat tak apa, tak berbuat pun tak apa. Cuma yang ni wajib tu lah. Ini kena ada lah. Okey. So, apa yang berlaku pada sebelah kiri dan sebelah kanan? Kita logkan. Sekarang ni kita dia daripada log A ni nak tukar kepada log C, betul tak? So kita logkan kedua-dua belah. Okey, gunakan log berapa? Log C. Katakan sebelah kiri cikgu guna log C, sebelah kanan pun cikgu guna log C. Sebelah kiri ada log C, sebelah kanan pun ada log C. So yang sebelah kanan ni adalah A kuasa X. Yang B ni adalah B lah. Cikgu logkan kedua-dua belah. Boleh? Bila cikgu logkan kedua-dua belah, cikgu gunalah kuasa lah. Ni log. Yang kuasa ni kita mari kat depan. So akan jadi apa kat sini? Akan jadi B kat sini akan jadi X log CA. Cikgu tulis ni cikgu guna warna hitam lagi nak suruh nampak. CB sama dengan X log CA. Nampak? Yang kuasa ni X ni mari ke depan. Jadi gini. Lepas tu macam biasalah. Log ni darat tak? Darat pindah jadi apa? Jadi bahagi. Okey, darat pindah jadi bahagi kat sini ya. Okey, jelaskan lagi. Okey, so darat yang ni pindah jadi bahagi. So jadi log C, bawah adalah log C, tapi dengan keadaan macam mana? Dengan keadaan yang atas ni adalah B dibahagikan dengan log CA sama dengan X. Boleh? So yang mana nilai X kita sama apa? Ni sama dengan atas ni. X kita asalnya adalah iaitu log AB. Okey, gantikan. So kat sini akan dapat apa? Log AB. Okey, so kat sini adalah B per A. Gitu je. Cuma kaedah ni dia lagkan dengan pemboleh ubah lain. Okey. Log C. So ginilah. Nak tinggal gini dah memadai. Sebab apa? Dah terbukti dah. Terbukti dah ni. Iaitu log CB bahagi log CA sama dengan log AB. Cuma key kat sini kita kena buat penakulan matematik lah jika maka. Tambah buat atas ni dia tidak ada masalah. Hak ni kena buat lah. Iaitu penukaran log kepada indeks. Okay, log kepada indeks kat sini. Bila log kepada indeks, kita logkan guna log C kedua-dua belah. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Lepas tu, macam biasalah kuasa bagi ke depan jadi macam ni. Darat pindah jadi bahagi. Lepas tu kita gantikan X ni dengan apa? Log AB balik jadi kat sini. So kat sini boleh je. Kalau rasa nak tulis, tunjuk je. Kata je terbukti. Tu je. So untuk soalan ni, dia tak perlu buat statement. Yang pertama. Okay. Macam je soalan nombor 3. Yang keduanya special soalan ni kita pencet je. Kita lagkan dengan pemboleh ubah lain. Kita tak boleh pilih pemboleh ubah A. Sebab ada pada soalan. Yang pemboleh ubah yang kita tak boleh pilih A, B, C. Sebab ada soalan. Pada soalan ni kalau awak tengok ada A, ada B, ada C. Pemboleh ubah tu kita tak boleh pilih. Pemboleh ubah yang kita boleh pilih adalah selain daripada A, B, C. Contohnya X. Cikgu pilih X lah. Okey, awak tambah tulis X tidak ada masalah. Awak boleh pilih Y. Okey. So harap jelas lah suara cikgu dan penerangan cikgu.
Okay, kita proceed. Okay, ada soalan boleh tanya Okay, ada soalan boleh tanya. Okay, kita beralih kepada soalan nombor 9 dan soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 ni nak khabarkan awak, kalau dalam periksa kita ada umur soalan gini. Ungkapkan dalam sebutan X dengan Y. Tak kira periksa pertengah tahun, akhir tahun, periksa percubaan, okay, dan sebagainya. Ini yang panggil dia soalan dulu, dia panggil soalan bukan rutin Okay, sekarang ni soalan ungkapan ni dah jadi soalan rutin dah sekarang ni. Cuma dia ada level juga yang bukan rutin. Okay, cuma cikgu nak khabar cara soalan ni, kalau awak nak jawab soalan ni, okay, ungkapkan log ni dalam salam. Dengar suara cikgu. Okay, kalau awak nak jawab soalan ni, awak mesti tulis jawapan dia, jawapan K dia mesti tulis sebaris. Seelok-eloknya. Okay, seelok-eloknya jawapan dia mesti tulis sebaris. Cikgu kalau saya tak boleh tulis guna. Waktu cikgu tak boleh nak kata. Okay, jawapan yang cikgu beri adalah bergantung kepada peraturan pemarkahan. Apa yang cikgu tahu adalah jawapan dia biasanya ditulis baris. Okay, ditulis baris. Okay, so awak tengok kemejadian kat sini. Hati-hati kemejadian kat sini. Satu log 2, satu lagi log 4. Beza tu kan. Dia bagi dua log yang berbeza. Log 2P sama dengan X. Satu lagi adalah log 4Q sama dengan Y. Okay, hati-hati dengan soalan ni. Dia bagi log yang berbeza. Okay, soalan sebenarnya nak mengelirukan awak. Kalau diberi, wajib guna apa yang diberi. Tu skill dia. Nak selamat, guna apa yang diberi. Jangan ubah apa yang diberi. Jangan ubah. Kalau nak tukar kepada indeks, tidak ada masalah. Tapi jangan ubah yang diberi. Contohnya bagi log 2 dengan log 4. Jangan ubah kepada log 8, log 10. Guna apa yang diberi. Okay, so ni soalan dia betul tak? Log 2P kuasa 2Q. So kita waktu bake apa? Waktu bake kata kunci kita, buat math. Okay, kalau nak jawab soalan ni, kata kunci cikgu adalah buat math. Bracket memberi dua penerangan. Yang pertamanya adalah darab, yang keduanya adalah kaedah perfakturan. Okay, so kalau kat sini okay, ini bahagi, ini darab. Okay, darab maknanya tambah. Okay, bahagi maknanya tolak. Buat math lah. Tak mahu hafal buat math tidak ada masalah. Awak hafal kubah dadatur awak tu. Cuma banyak apply kubah dadatur awak. So kalau awak tengok kat sini, dia operasi apa ni? Darab. Darab maknanya apa? Tambah. Log 2 P kuasa 2 tambah dengan log 2 Q. Okay. Nanti cikgu keterang. Okay, bila kita dah dapat soalan macam biasa, kita draft dulu. Cotel lu nak dapat gambaran. Okay, bila dapat gambaran, so tidak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Ni kaedah cikgu lah. Ada setengah-setengah kata lambat. Bukan masalah lambat. Okay, masalah lambat tu nombor 2 lah. Masalahnya kita nak jawab, nak dapat markah. Tu je sebenarnya. Matematik tambahan ni biasanya masalah utama yang cikgu tengok lah. Daripada mengajar sampai sekarang, pelajar tak pandai nak start soalan tu. Kalau pelajar tu pandai mula buat soalan tu, insyaAllah dia akan berakhir dengan betul. Okay, untuk soalan ni dia tak tahu dia nak start mana. Okay, so berdasarkan pengalaman cikgu, ginilah cikgu ajar. Okay, cikgu bos tiap-tiap tahun. Okay, nak cari yang sesuai dengan awak. Okay, berdasarkan pengalaman cikgu lah. Okay, untuk soalan ni, okay, kalau cikgu, okay, ni anggapkan kertas peksa, tulis nombor 10. Okay, sebelum kiri ni bagi maklumat. Okay, bagi maklumat. Maklumat yang dibagi kat sini adalah log 2 P sama dengan X. Yang kedua dia bagi log 4 Q sama dengan Y. Lepas tu apa tugas awak? Awak garis je pakai pembaris sini. Bagi elok-elok. Sebelah kanan ni selesaikan. Sebab apa senang kita nak rujuk kat sini. Okey, soalan dia bagi kat sini adalah log 2P kuasa 2Q. Katakan awak kata, cikgu saya nak tambah maklumat sikit BOD. Buatlah BOD. Tak ada masalah.
Cikgu tambah padan POD. Tak ada masalah. Tulis je. So kat sini awak nampak apa? Darat maknanya tambah. Okay. Multiple maknanya addition So kat sini tambah. So log 2. So operasi apa? Tambah. Sini adalah apa? P kuasa 2. Kat sini adalah Q. Okay, so 2 pergi mana? 2 pergi depan. Power tak? Power untuk log adalah 2 pergi depan. So dapat apa? 2 log 2P. Okay, tapi kat sini bagi log 2Q. Dia bagi kat sini log 2Q. Diberi log 4Q. Nampak tak? So hati-hati lah kat sini. Sini log 2Q. Sini log 4Q. Okay. So kena tukar apa? Tukar yang diberi. Tu cikgu kata maklumat kena bersebelah kiri. Senang kita nak tengok. Kecuali awak dah advance lain dah. Advance bagi cikgu adalah awak boleh bagi cikgu A+. Tu maknanya respect lah. Okay. Okay. So bukan benda pelajar A+ pun guna kaedah ni kau tengok. Okay. Tak apa. Yang bersesuaian dengan awak janji awak dapat markah je. Okay, so sekarang ni log 2 tak? So log 4. So kita tukar log dia. Okay, so kita guna log 4. Okay, so Q duduk atas. Okay, katakan cikgu guna pen warna hitam. Boleh tak? Nak tengok pergerakan dia Kita tengok pergerakan dia Okay. Okay, tengok pergerakan dia. Okay, Q. Okay, ni darat maknanya cikgu split up. Tambah log yang sama lagi. Q kat sini. Okay, lepas tu lepas cikgu baca hak wanita ni, cikgu nak baca apa? Hak warna biru ni. Nampak tak? Okay. Lepas awak nampak hak wanita ni, awak kena baca hak warna biru ni. Nombor 2 hak warna biru ni. So kat sini adalah log 42. Okay. Log 42. Okay, lepas tu masuk nilai masuk nilai. Okay, masuk nilai apa? Log 2P. Log 2P X. Tambah. Ni hati-hati sikit ni. Log 4Q adalah Y. Bahagi. Ni buat lagi sekali lagi. Log 42 tukar kepada apa? Tukar kepada log 2. So kat sini akan jadi apa? Log. Baca dulu hak sebelah kanan. Macam kita tadi Q tadi. Baca hak sebelah kanan dulu. Iaitu log 22 bahagi dengan log 2. 4 apa masuk 4? Iaitu 2 kuasa 2. Ni cikgu buat sesa tu. Sebenarnya sini dah dapat markah jalan step yang terakhir. Cuma nak tunggu N1 je kat sini. Okay. Kalau cikgu suka kalau pelajar yang nak score at math, okay, cuba buat kaedah ni. Sini sebenarnya, okay, sini kalau ikutnya kalau 3 markah lah, sini K1, sini K1. Last sekali yang tunggu untuk apa? N1 je. Okay, untuk tunggu N1 saja. Tu cikgu ajar cara gini. Okay, sebab apa? Untuk K1 ni dia masukkan nilai X ni. Cuma kat sini lah. Okay, cara dia lah. Sebab ada pelajar dia setiap soalan tu dia hilang 1 markah. Lagi bagus berbanding 0 markah. Okay, pelajar yang dapat kutip 1 markah ataupun hilang 1 markah setiap soalan lagi bagus berbanding pelajar yang jawab semua tapi dia 0 markah. Tak guna ke? Kalau bagi cikgu tak guna ke belajar lah. Jawab belaka tapi 0 ke markah. Okay. So cara dia adalah kita nak spot markah kita kat mana. Okay, selesai kat sini. Okay, log 22 ni adalah 1. Hak ni lah yang ada pelajar tu ada yang mari kelas cikgu baru ni. Tidak boleh nak fikir hak ni. Kan tak boleh fikir. Okay, log 22 ni 2 mari depan tau. Okay, kat sini cikgu buat nota sikit. Dia asas matematik tu dia tak nampak gambar. Okay, tak nampak gambar. Cikgu beri soalan senang je. Contohnya 1 tambah 1/3. Okay, ya betul dah dia jawab 1/3. Betul, tapi cikgu nak stack dia. Okay, stack dia. Begitu juga dengan soalan macam ni. Okay, pelajar tak nak jawab ke ni? So kita back to basic. Kita kalau ni cikgu buat nota sikit Nota kat sini. Okay, log
2 sama dengan 1. Nota warna merah Okey, log 2 kuasa 2 sama dengan 2 log 2. Okey, ni bab cikgu congok Lepas tu 2, 1 dapat apa? Dapat 2. Ni nota ni. Okey, hak ni hak atas. Tu dapat 1. Log 2 kuasa 2 ni cerita dia. Dapat 2. Okey. Kalau cikgu dah. Cara cikgu adalah yang bawah sekali ni, bila pecah bawah sekali naik atas. So akan dapat apa? 2x tambah dengan y. So ni jawapan akhir tak? So cikgu kata dah jawapan akhir mesti tulis apa? Sebaris. So tambahlah soalan dia iaitu log 2 P kuasa 2Q. Tulis gini sebagai jawapan akhir. Kalau soalan ukatkan apa-apa, baiknya tulis sebaris. Okey. Okey, cikgu bagaimana dapat? Okey, yang ini cikgu buat nota lagi. Okey, apa maksud bahagi? Y bahagi 1/2. Bahagi nak tukar kepada apa? Tukar kepada darab. So tukar kepada darab, apa yang berlaku sebelah kanan? 2/1. Y. So apa yang berlaku kat sini? Dapat 2Y. Ni dapat 2Y, alamat tinggal 2. Okey, tinggal 2 kat sini ya. Sorry. Okey. Ni dia punya dapat 2Y. Bahagi tukar kepada darab. Ni bahagi. Cikgu tukar kepada darab. Macam cikgu awak katalah. Kalau bahagi nak tukar kepada darab, yang sebelah kanan ni kena balikkan dia. Ini konsep asas matematik. Sebab apa? Sebab Y 1/2 ni awak tak boleh tekan kalkulator. Sebab Y ni tak ada pada kalkulator. Memang ada tapi dia kena letak dengan nilai. Okey, dia kena letak dengan nilai. So sekarang ni kita tukarkan bahagi menjadi darab. So ni konsep matematik asasnya. Tu cikgu sangat tekan untuk matematik ni asas sangat penting. Okey, asas sangat penting. So awak kena apa? Kena belajar. Macam ke zaman dulu cikgu main bola lah. Cikgu bola dia kata asas bola senang je. Boleh tendang 2 kaki, kiri kanan. Balik tendang lah. Tak dinding ngadap dinding, tendang kaki kanan, tendang kaki kiri. Gila gitu. Okey. Tapi yelah, cikgu saja faktor tak cukup tinggi. Tu je lah. Sebab nak jadi pemain ke atlet ke apa ke, dia mesti tinggi lah. Zaman dulu lah, sekali lagi yalah, awak panggil kroni tak. Okey. Waktu bola biar. Okey, hak sukan biar. Okey, so apa yang perlu kat sini, ni cara dia. Okey, ni cara dia. Okey, ni cara dia. So not dia adalah belah kanan ni lah. Okey, boleh. So ni nombor 10. Ginilah, ingat jawapan dia mesti tulis sebaris. Ada soalan? Oh, tidak ada soalan. Bagusnya. Okey, dah ada yang buat ke soalan ni? Okey, dah ada juga kan? Okey. Tolong buat. Anggapkan dia sebagai apa? Soalan peperiksaan. Kena ada benda tu. Aura tu kena ada. Oh, macam ke soalan kuasa segitu lalu. Okey, aura tu kena ada. Cikgu pun cuba siap dah sikit-sikit ni modul ni. Okey, next soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Bila soalan nombor 11, kadang-kadang pelajar dia tak faham perkataan selesaikan. Cikgu soalan nak benda. Nak benda. Dia tanya kita balik nak benda. Okey. Dia tanya balik kita nak benda. So soalan sebenarnya kat sini, kat sini adalah dia suruh cari nilai X. Apakah nilai X? Dulu kalau awak tengok buku-buku lama, dia kata apa? Diberi persamaan ni, cari nilai X. Tu soalan direct zaman-zaman dulu lah. Okey, kalau awak tengok tahun 98, 99, 96 gitu. Okey, cari nilai X. Okey, soalan latihan dia lah. Bila soalan periksa, ia nak suruh kaitkan sikit, ia guna apa? Selesaikan. Sebab yang ambil dalam bahasa Inggeris solve the equation, bla 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 bla. Okey, so selesaikan kat sini iaitu mencari pemboleh ubah. Okey. So kat sini ingat,
So cikgu nak tukar kepada apa? Tukar kepada log yang paling kecil. Log yang paling kecil apa? Iaitu log 3 lah. Ni nanti kita tukar kepada log 3. Okey, untuk jawab soalan ni cikgu bagi tips sedikit. Okey, log duduk sebelah sama dengan sebelah kanan ni adalah nombor. Nanti log ni kita akan tukar kepada apa? Indeks. Dia sebenarnya banyak cara nak selesai kat sini. Ni tips yang paling senang lah. Yang paling senang, yang pertamanya kita nak senang selesaikan sebab kita nampak pergerakan dia. Yang keduanya, dia senang nak dapat pemakahan dia. Okey. Okey, tengok cikgu buat ya. Okey, dapat soalan macam biasa. Jangan kata payah-payah ingat. Payah tu ada okey, bila lama-lama insya-Allah boleh. So 1 tambah log 3x tambah dengan log 9 3x kat sini sama dengan kosong. Okey. Okey, bila selesai kat sini apa yang perlu kena buat? Cikgu kata dah log duduk sebelah, nombor duduk sebelah. Okey, kita buat tu dulu. Okey, kita ikut tips dia dulu. Sebab apa log duduk sebelah, nombor duduk sebelah? Sebab kita nak tukar kepada indeks nanti. 1 pindah ke sebelah kanan, negatif 1. Okey, 1 pindah ke sebelah kanan, negatif 1. Okey, so ingat. Tukar kepada log yang paling kecil. Log yang paling kecil adalah log 3. Ingat, jangan terus selesai ni. Cikgu tambah. Tambah maknanya darab. Tak. Selesai dulu. Tukar kepada log yang paling kecil kat sini. Iaitu log 3x. Okey, tambah dengan log. Baca yang sebelah kanan dulu. 3x. Bahagi dengan, apa maksud 9? Awak dah belajar dah kuasa dulu masa kata 1. 9 bermaksud 3 kuasa 2. Okey, iaitu log 3. Sama dengan negatif 1. Selesai hak ni dulu. Okey, jangan gaduh-gaduh. Okey. So sampai kat sini adalah keupayaan awak menggunakan apa? Log kat sini. So log 33 adalah 1 so 2 mari depan. So tinggal apa kat sini? Log 3x tambah log. Ni log, kalau kiranya log 3 tambah log 3, tapi tak perlulah kita tulis sekali sebab nilai x dia dah tekek dah sini. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan 2. Sama dengan negatif 1. Ingat, dalam matematik cara nak elokkannya adalah elok buat pecahan. So bagaimana nak elakkan buat pecahan? Iaitu setiap unsur kat sini darab dengan 2. Setiap unsur kat sini darab dengan 2. So kat sini akan dapat apa? 2 log 3x. Kat sini akan dapat apa? Log 3. 3x sama dengan negatif 2. Hak ni darab dengan 2. Yang tengah ni pun darab 2. Yang sebelah kanan pun darab 2. Dapat yang ini. Okey, so 2 ni mai atas. So akan dapat apa? Log 3x kuasa 2. Tambah dengan log 3x tolak dengan 2. Masa ni lah kita guna apa? Kita guna buat math kita. Tambah, pastikan asas yang sama. Tambah, pastikan asas yang sama. Maknanya darab. Iaitu apa? Iaitu log 3. Okey, x kuasa 2 darab dengan 3x. So akan dapat apa kat sini? Akan dapat 3x kuasa 3. Tu dia. Okey. So kat sini log nak tukar kepada indeks. Okey, so ni asas ni. So kat sini akan jadi asas negatif 2. Okey, so kat sini akan dapat 3x kuasa 3 lah. Apa maksud 3 negatif 2? Bermaksud yang ini awak boleh tekan kalkulator bermaksud 1/3 kuasa 2. Bermaksud 1/9. Gitu. Cikgu buat panjang ni. Benarnya cikgu nak khabar 1/9. Cikgu buat sesa. Okey, cikgu buat satu-satu supaya awak nampak kat sini 3x kuasa 3 bersamaan dengan 1/9. Okey, 1/9 kat sini. Okey. Oh, cikgu tinggal negatif.
Kejap. Kenapa ada negatif? Okey, sekejap Nombor sebelah. Apa jawapan dia nombor sebelah? Oh, tak ada negatif tau. Kenapa tiba-tiba cikgu ada negatif kat sini? Dah pada buku cikgu cikgu dah buat dah soalan ni. Cikgu buat negatif salah. Okey. Biasalah. Cikgu pun ada buat salah. Tapi cikgu pakai ni. Cikgu pakai ni. Okey, tak percaya marilah cikgu siap dah indeks dengan log ni. Okey, so 3 darab dengan 9. 3 pindah jadi 3 darab 9. So dapat apa sini? X kuasa 3 1/27. So kat sini square root ya. Okey, kat sini baru boleh tekan calculator. Ingat, jawapan yang terbaik. Awak akan dapat 0.3333333 betul. So jawapan yang terbaik kat sini baiknya buat dalam bentuk pecahan sebab dia lebih tepat sebenarnya. Ingat, dalam peperiksaan dia nak jawapan yang lebih tepat. Tapi tengok situasi ya. Kalau tidak melibatkan RM, tak libatkan saat, tak libatkan degree, okey, ataupun darjah. So kalau tidak melibatkan unsur-unsur yang kena buat dalam titik perpuluhan, membadai tulis 1/3. Okey. Boleh juga nak buat 0.3333 tapi baiknya buat 1/3 kat sini. Inilah cara dia, cikgu tunjuk 1/1. Okey. Okey, ada soalan? Ada orang ada ni? Ke kita dah? Azwa ada Azwa? Adik ke? Alhamdulillah. Okey. Beres. Ada soalan Azwa? Ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, kita beralih kepada soalan yang ke-12. Okey. Okey. Soalan yang ke-12 ni ada one person tanya. Tapi yang pastinya bukan guru awak lah. Okey, bukan daripada 5C maupun 4D Okey, ada one person kat sini. Cikgu pun tak tahu nak terang dia guna. Tapi cikgu terang dia tak faham agak. Payah juga nak terang dalam kod WhatsApp benarnya. Okey. Okey, untuk soalan macam ni, sebelum nak pergi lanjut, kalau cikgu sebelum nak pergi lanjut, belek dulu. Kalau awak ada nota, tengok nota. Kalau awak ada buku merah, awak tengok buku merah. Kalau awak ada buku teks, tengok buku teks. Kalau cikgu ada buku teks sekarang ni, cikgu tengok buku teks. Buku teks cikgu ni. Nampak tak buku teks cikgu? Okey, sebab ia melibatkan eksponen, iaitu log jati Ingat tak perkataan dia? Bila ada E ni, mana? Ni. Anti-log bukan. Ya Allah, ya Tuhan aku kat mana hari? Sebab cikgu buat ada kelas hari tu dengan pelajar form 4. Dia ada nota belah kanan ni. Okey ni. Ni. Okey. Asas E panggil dia logaritma jati. Kalau panggil log jati, asas E ni lah. Ni lah. E lah. E kuasa 2X sama dengan E kuasa X tambah 12. Okey. Sebelum nak pergi lanjut, kita kena tahu dulu. Okey, yang sebelah kanan ni nota. Kalau boleh salin nota ni, buat masuk dalam nota awak. Okey, buat masuk dalam nota awak. Okey. So, log asas E panggil dia logaritma jati. Okey, asas E digunakan bla 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 bla. Log E ataupun ln. Tengok. Log E ni kita tulis dia sebagai ln. Log E ni kalkulator hitam tak ada. Tapi ln tu ada. Ln tu ada ln. Okey. Tapi kalkulator putih tak silap cikgu boleh tempat kosong tu boleh gantikan dengan E. Okey. Ya. Ada apa? Siapa tu kakak? Ya, Daniel. Okey, ke salah tekan? Tekan. Okey, beres. Tidak ada masalah. Ingat nak tanya soalan. Okey. Okey, so yang sebelah kanan ni adalah nota dia lah. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar cara dia. Macam biasalah kalau cikgu suka
Kalau boleh tu, tapi melibatkan kos sikit lah. Carilah kertas kajang Cari kertas kajang. Tak apa. Orang kata rugi. Tapi cikgu tak rugi ni sebab cikgu guna dalam internet Nanti lepas ni cikgu save je. Okay. Okay, untuk selesai kat sini, nanti kita akan guna long exponent nanti. Okay, nanti Cikgu akan guna yang sebelah kanan ni. Ni. Okay, dia ada dalam buku teks. Okay, cikgu akan guna ni. Cikgu akan guna ni. Tak nampak. Sekejap kita besar sikit. Okay, untuk soalan ni nanti kita guna ni. Okay, kita guna ni. Kena faham sikit lah ni. Okay. Kita guna ni nanti. Okay, so kat sini cara dia. Okay, cara dia macam biasa. Tulis dulu soalan. Okay, E. Okay, eksponen kuasa 2X tambah sama dengan eksponen X tambah dengan 12. Okay, lepas tu kita susun. Kalau awak tengok cikgu susun ni rumah 2 tekad, rumah setekad tak ada rumah. Kalau awak rasa keliru, yang ini yang ada pelajar tu dia tanya cikgu, dia keliru. Cikgu tu susun rumah 2 tekad, rumah setekad tak ada rumah ni lah. Kalau awak keliru, awak gantikan, awak gantikan apa? Awak gantikan X dengan apa? E kuasa X, eksponen kuasa X. Okay, awak gantikan ni. Bila awak gantikan ni, awak akan dapat apa kat sini? Ni adalah kuasa 2 lah. Betul tak? Sebab X darat dengan 2. Kurungan maknanya darat kan. Okay, B yang pertama ni ada 2 syarat. Faktor ataupun darat. Ni darat maknanya X darat dengan 2X lah. Okay, so kat sini X, eksponen X tolak dengan 12 sama dengan kosong. So gantikan. Bila cikgu ganti, cikgu akan jadi apa? X kuasa 2. Tengok. Cikgu gantikan eksponen X ni dengan X. Kalau rasa cikgu keliru dengan X, saya nak buat Y. Okay, kita buat Y. Kalau cikgu pun dok show kot X bagi sama soalan tau. So kita buat Y kat sini. Okay, so kat sini kita buat Y. Senang. Okay, kita buat Y kat sini. So Y kuasa 2 tolak dengan Y tolak dengan 12 sama kosong. Sebenarnya soalan ni, kaedah yang pertama adalah kaedah perfakturan. Gitu je tu cikgu kata. Semakin payah soalan tu, semakin senang nak jawab sebenarnya. Okay, tips matematik antaranya. So kat sini kaedah perfakturan. So buat, tekan je kalkulator. Okay, tekan je kalkulator. So nilai Y kat sini awak akan dapat Y sama dengan 4. Kat sini cikgu kira dah ni. Okay, Y sama dengan negatif 3. So buat kaedah perfakturan kat sini. Sebaik-baiknya buat kaedah perfakturan kat sini. Okay, bila selesai macam ni. Okay, Y sama 4, Y sama dengan negatif 3. Bila selesai kat sini, awak kena ingat. Okay, awak kena ingat kat sini. Cikgu. Ya, saya. Kenapa 4 je bukan negatif 4 juga ke? Oh, ya, okay. Thank you. Okay, beres. Terima kasih. Zu Ya. Okay, thank you. Cekak mata awak. Cikgu benar letih dah ni. Tadi masuk ladang orang. Okay, lepas tu ada buat kelas kejap petang tu. Malam ni bersama dengan awak tak. Okay, beres. Tak apa, tidak ada masalah. Okay, thank you tu. Okay, so kat sini yang pula awak kena ingat. Okay, hubung kait apa? Hubung kait ni. Ni. Log E dengan log. Ia log E ataupun log. Okey, ingat bila sebut log tidak boleh negatif. Ingat, log tidak boleh negatif sebab asal E ataupun log jati ni dia tidak boleh negatif. Begitu juga dengan eksponen. Dia sama ni sama ni. Kat sini cikgu buat kurungan sikit, tidak boleh negatif. Sebab dia adalah log. Dia ada hubung kait dengan log. Okey, tidak boleh negatif. Benarnya kita boleh tengok dalam graf benarnya. Okey, kalau Google dan Desmos tu jumpa buat graf
Eksponen dengan kerah log. Dia tidak boleh menghampiri pukul kosong. Dia dekat-dekat je. Okay. So sampai kat sini, yang sini kat sini abaikan. Sebab nilai negatif. Abaikan kat sini. Okay. Cikgu saya tak boleh tulis negatif. Tidak ada masalah. Kalau awak masuk pun nanti, kata awak akan kata apa? Syntax error. Okay. So abaikan je lah. Okay, kat sini sebab cikgu dah tahu teori kat sini. So Y kat sini bersamaan dengan apa? E kuasa X. Sama dengan apa? Sama dengan 4. Okay. E kuasa X. Okay. Cikgu. Ya. Yeah. E tu macam kita masuk ke? Berapa E kita masuk? Hak atas daripada Y kuasa 2 atau log Y tu, E tu macam kita masuk ke kan? Tak, kita gantikan dia dengan lain. Okay. Kalau awak tambah masuk, bukan je kita letkan dia dengan lain. Okay, katakan awak tambah masuk. Cikgu saya nak guna ni, boleh tidak ada masalah. Cikgu takut awak dah faham. Okay. Awak start daripada apa? E 2X tolak E X tolak 12 sama dengan kosong. Boleh ke buat gini? Okay, so kat sini awak akan dapat apa sini? Cikgu takut cikgu pernah ajar geng-geng awak, geng ataupun senior awak lah, pelajar dekat Talimat. Okay, bila cikgu buat gini dia tak faham. Okay, cikgu kata apa? E kuasa X sama dengan apa? Sama dengan 4. Satu lagi adalah E kuasa X sama dengan apa? Negatif 3. So negatif 3 ni cikgu kata abaikan. Mula-mula cikgu tulis gini ke dia. Okay. Mula-mula cikgu tulis gini. Mungkin di kalangan awak faham gini. Patutnya gini. Lepas tu dia kata cikgu tak faham. Tak faham. Allah 10 minit baru boleh kefaham dia. Cikgu kata gini lah. Tukar kepada rumah 2 tekad. Tukar kepada rumah setekad. Tukar kepada tak ada rumah. Dia kata, oh cikgu main rumah-rumah ni tak ada dia. Cikgu saya ajar gitu. Okay, so payah. So cikgu gantikan senam. Gantikan eksponen X ni dengan Y. Kita ganti dulu. Sebab apa? Hak ni kita dah belajar. Hak ni yang kita belajar, betul tak? Kita dah belajar dah kat sini. Kat sini namanya kaedah perpaktuan. Sepatutnya hak ni. Tapi cikgu ubah dalam bentuk ni. Cikgu tak masuk. Cikgu gantikan dahulu. Sebab bila buat dalam keadaan gini, okay, siapa yang tanya dia? Siapa yang tanya dia soalan ni? Azwar. Okay, Azwar. Kalau cikgu buat hak wanita ni, awak faham tak? Tak. Tak faham. Memang tak akan faham. Okay, kalau cikgu buat hak warna biru, awak faham tak? Faham. Faham. Beres. Okay, beres Azwar. Okay, cuma bila sampai kat sini, gantikan balik hak ni. Sebab soalan hak ni. Soalan dia tanya eksponen. Soalan nak tanya eksponen. So, cikgu gantikan balik dalam sini. Iaitu cikgu gantikan sini. Gantikan balik. Yang ni cikgu abaikan tau. Sebab log tak boleh negatif. Eksponen pun tak boleh negatif. Nilai dia tak boleh negatif. Abaikan. So cikgu gantikan Y sama dengan apa? Eksponen X sama dengan apa? 4 lah. Yang ini kita abaikan. Kalau awak rasa dah abaikan, awak tekanlah nanti. Awak tekan log negatif 3. Saya tekan karakter sekarang. Masing-masing tekan log negatif 3. Apa jawapan awak kata? Make error. Make salah. Dia kata make error. Maknanya make error tu maknanya dia tak ada termasuk dalam undang-undang matematik. Okay. Dia tekan log 4. Okay. Awak dapat 1.3 something kan. Betul tak? Okay. Cuma kat sini, bila dapat eksponen, okay. So dapatlah eksponen X sama dengan 4 kat sini. Okay. So kat sinilah cikgu kata, guna hak mana? Guna hak ni. Guna hak ni. Sebab dalam silibus kita, kalau awak tengok ni contoh buku teks cikgu tunjuk contoh buku teks. Mana contoh buku teks yang melibatkan eksponen? Di mana dia?
Sekejap ada dalam contoh buku teks ni. Okey. Tengok contoh buku teks. Ni exponent tak? Exponent ia tukar kepada long. So kita kena guna cara buku teks lah. Iaitu dia longkan kedua-dua belah. Ya long sebelah kiri, ya long, maknanya ya long belah ni, ya long belah ni. Okey, ya long belah kiri, ya guna long belah kanan. Kalau awak ada buku teks, siapa ada buku teks boleh tengok muka surat 119. Okey. Sebab dalam silibus kita, exponent tukar kepada long. Bila exponent tukar kepada long, guna formula ni. Guna formula tengah ni. Okey. Ingat, bila soalan tu exponent tukar kepada long. Apa maksud long? Longkan kedua-dua belah. Katakan cikgu nak longkan sebelah kanan. Okey, sorry. Dan cikgu longkan sebelah kiri. Warna jadi pen merah hitam, biarlah. Okey, so cikgu longkan sebelah kiri. Sebelah kanan dengan sebelah kiri. Okey, so apa yang berlaku pada kat sini? X. Exponent X sama dengan apa? Long 4. Nampak tak? Cikgu longkan kedua-duanya. Sebab apa long kedua-duanya? Sebab buku teks ada. Ni. Buku teks yang cikgu tunjuk tadi. Okey, ada. Okey, daripada sini, padang balik. Daripada sini, hak tak ada long ni, ia longkan kedua-dua belah. Sebab apa long pada kedua-dua belah? Sebab dia ada formula dia ni. Ni yang cikgu kata, formula yang cikgu nak guna, hak warna merah ni. So dia baca hak mana? Dia baca hak atas ni. Okey, dia baca hak atas ni. So atas dia nak buat apa? X. So kat sini X lah. Okey, boleh. X sama dengan long 4. Tapi soalan nak apa? Nak selesaikan. Selesaikan bermaksud long 4 ni awak tekan je kalkulator. So dapat apa sini? Awak akan dapat 1.386. Zaman cikgu dulu long 4 ni kena tengok. Awak tahu tak? Kena tengok buku sipir. Awak pun mungkin tak kenal buku sipir. Okey. 1.386. Okey, buku sipir zaman cikgu dulu. Guna buku sipir baca. Okey. Cara dia cikgu kata dah. Bila long bertemu dengan exponent, kita baca hak atas. Okey, kita baca hak atas. Sebab apa? Ada pada nota awak. Perhatikan yang berikut. Ni nota maknanya. Nota. Sebab nota ni dia dak bincang. Ingat, bila you buat gini, dia hanya bincang rumuh ni je yang kita guna. Dia dak bincang terbitkan rumuh. Untuk soalan ni, dia dak akan terbit rumuh ni lah. Tu rujukan utama kita adalah buku teks. Buku teks. Rujukan utama kita buku teks. Sampingan kita buku nilang buku latihan kita. Okay, so gitulah caranya. Okay, so dapat 1.38. Okay, next. Okay, cikgu bagi satu lagi soalan boleh tak? 13. Sebab 13 dengan 12 ni sama. 13 dengan 12 ni dia sama. Okay, boleh satu lagi sebelum kita bersurah. Sekejap je ya. Okay, tengok soalan nombor 13. Sebab dia soalan dia sama kat sini. Cikgu takut kalau kita pergi pada nanti takut ingat lah. Okay, tengok 13 kat sini. Okay, 13 dia bagi apa? Exponent. Okay. 2 log X. Okay. So yang kita belajar ni nota dia. Dia tulis apa? Ni. Ni, sorry. Untuk soalan nombor 13 kita guna nota yang bawah ni. Nampak tak? Yang cikgu bulat ni petak ni. Ni siapa ada buku tulislah dulu dalam buku ni. Mana-mana 5 formula ni wajib ada pada buku awak. Tak kira buku nilang ke, buku MIP ke. Okey. Tulis ni. Okey ni. Okey. So dia kata apa kat sini? Apa maksud dia kat sini? Dia kata, apa maksud 2? Dia ulang sebanyak 2 kali log X didarabkan dengan, bukan log X, eksponen log X sama darat dengan eksponen log X.
Sebab apa? Sebab log X darab dengan log X ia jadi tanpa benarnya. So akan jadi 2 long X. Okay. Sampai kat sini ingat formula ni. Dia baca hak mana hak baca ni? Dia baca X tau. So kat sini pun kalau sini X lah. Kalau dia bagi Y, Y. Kalau dia bagi B, B. So kat sini dia bagi apa? X. So kat sini X darab dengan X. Sebab ni formula So kat sini akan dapat X kuasa 2. Okay. X kuasa 2. Okay. Boleh? Okay. Ni cara yang pertama. Okay. Ni cara yang pertama. Okay. Ni cara yang kedua yang cikgu Google Google dalam Google. Google dalam Google. Betul lah cikgu baca teori, dia kata juga boleh buat macam ni. Okay. Dia kata apa kat sini? Dia macam ke? Macam log Okay, katakan log B. Okay, 2. So 2 ni pergi mana? Naik ke atas betul tak? So akan jadi apa? Log B kuasa 2. Ia sama tak? Sebab log dengan log ni dia adik-beradik. Okay. Okay. So kat sini dia kata apa? Dia kata sama dengan eksponen log X kuasa 2. Bila eksponen log kuasa 2, kita tengok nota dia. Nota hak ni. Nampak dah kelar kabut dah ni. Okay. So kita baca hak mana? Kita baca X ni. Sini ada X, sini ada X, betul tak? So kita baca yang sebelah kanan sekali. So yang sebelah kanan dia apa? X kuasa 2. So kat sini adalah X kuasa 2. So dia ada 2 kaedah. Sama ada kaedah belah kanan ataupun belah kiri. Okay. Tapi kalau cikgu, baiknya buat belah kiri lah. Sebab kita tahu darab maknanya tambah. Okay, yang ini pun boleh agak. 2 ni naik atas tapi baca sini lah. Okay, so dia ada 2 kaedah kat sini. Okay, so hari ni dah pukul 10 sebentar je saja. Okay, so kita review sekejap soalan kita. Kita ada soalan yang ke-14. Soalan ke-14 ni nampak payah tapi senang je. Nampak payah tapi senang je. Okay, kena guna kertas samaan 14 kat sini. Okay, 15 pun sama. Okay, ni adalah eksperimen. Okay, mungkin di kalangan awak ambil fizik ataupun ambil kimia banyak awak ambil eksperimen. Mungkin awak ambil sains pun ada eksperimen. Ini adalah situasi eksperimen lah. Okay, benarnya ni adalah eksperimen logam. Kalau awak ingat yang masuk benda bola tu masuk dalam tu. Dia kena bakar ke? Yes. Ni formula dia. Yang kena bakar. Okay, yang ini sama tak? Cuma populasi. Populasi ni macam ke tajuk karangan populasi okay? Cuma kita nak ramalkan lah dalam konteks matematik 16. Okay, ni orang kata meretasi kurikulum lah. Maknanya populasi ni nipu orang tak tahu. Sebab populasi ni adalah karangan bahasa Melayu. Ada tajuk populasi penduduk bla 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 maknanya ada karangan mungkin karangan tahun ni berkenaan dengan COVID manalah tahu. Okay, SPM awak ni. Okay, kalau awak tengok sikit je soalan kebat dia 14, 15, 16. Nampak payah tapi senang je. Okay, lepas tu dia pergi ke soalan konsep balik ni. Okay, dia bagi soalan bagi awak ni soalan luar daripada kebiasaan tapi senang je benarnya. Okay, 17. Okay, lepas tu 18. Ingat soalan ukatkan kena tulis sebaris. Yang A ni cikgu rasa tidak ada masalah. Bahagi maknanya tolak. Betul tak? Yang masalah adalah soalan B. Yang bagi set kat sini. Ataupun square root. Okey, lepas tu 19 pun soalan kebat. Tapi ingat soalan 19 ni wajib menggunakan apa yang diberi. Contohnya soalan A beri yang ni. Guna ni lah. Untuk soalan B1, untuk soalan B2 ni guna apa yang diberi. Okey, ingat pemakaian adalah menjawab kehendak soalan. Kalau soalan tu given ataupun diberi, wajib guna apa yang diberi. Tu kaedah nak jawab lah. Okey, dan soalan nombor 20. Okey, nombor 20 ni nampak bentuk set kat sini bentuk set kat sini. Sebenarnya dia senang je. Okey, dia senang je. Okey. So kalau kita tengok soalan set indeks dengan log, soalan payah dia duduk di soalan nombor 14, 15, 16. 17 Yang lain soalan sederhana dengan senang.
Masih lagi soalan konsep. Okay, so cikgu rasa kita break sampai kat sini dahulu. Okay, insyaAllah nanti kita akan sambung soalan 14 sampai akhir sekali. Boleh? Boleh Okay, itu je daripada cikgu. Terima kasih yang hadir pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.